perkongsian kita daripada kitab hadis 40 yang juga dikenali sebagai Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan sebelum ini kita telah sampai kepada hadis yang kedua, iaitu hadis yang menceritakan tentang Islam, iman dan juga ihsan. Dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita dah ceritakan tentang peribadi Sayyidina Umar merupakan khalifah Islam yang kedua, dan beberapa peribadi yang lain yang diceritakan oleh para sahabat, sehinggalah sampai kepada kita yang boleh kita tahu tentang siapakah sebenarnya Sayyidina Umar. Terkenal Sayyidina Umar ni, sehingga dikatakan kalaulah Sayyidina Umar melalui satu jalan, satu lorong di kota-kota Madinah, maka pada waktu itu syaitan tidak akan lalu di lorong tersebut. Syaitan tak akan berada dalam lorong tersebut kerana takutnya kepada Sayyidina Umar. Takut satu garang, lagi satu kerana tingginya keimanan Sayyidina Umar. Ini khalifah yang kedua yang akhirnya dibunuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi yang membunuh Sayyidina Umar ketika bersembahyang subuh, ketika solat subuh. Solat subuh, duduk belakang Sayyidina Umar. Waktu tengah angkat takbir, tikam terus Sayyidina Umar, terburai habis isi perut dia, lari dalam keadaan kita kata melibas-libas. Pisau yang ada kat tangan tu habis beberapa di kalangan orang muslimin yang syahid pada waktu tu, pada sembahyang subuh. Tapi bila habis sembahyang subuh, Sayyidina Umar dia tak tanya siapa bunuh aku ni ada peluang nak hidup ke tak. Tak tanya macam tu. Dia tanya umat Islam dah solat subuh belum. Umat Islam dah solat subuh belum pada waktu tu. Nak kata hebat daripada Sayyidina Umar yang cukup meninggikan Islam di kalangan orang-orang muslimin pada waktu tu. Okey, jadi hadis yang kedua berkenaan dengan iman, Islam dan juga ihsan. Riwayat Sayyidina Umar yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Sebab antara di kalangan para sahabat ramai yang dapat berkesempatan untuk duduk dengan Nabi sepanjang masa. Ada juga di kalangan para sahabat yang tak mampu nak buat demikian sebab sibuk dengan urusan, sibuk dengan urusan niaga, sibuk dengan urusan di luar sana dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar ni antara orang yang tak dapat nak berada banyak dengan Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok riwayat di kalangan para sahabat, riwayat yang paling banyak dipegang oleh Abu Hurairah. Dipegang oleh Abu Hurairah, lebih kurang 5,000 hadis lebih. 5,000 hadis lebih. Ulama kata kalaulah di kalangan para sahabat meriwayatkan 1,000 lebih ke atas hadis, maka dia dipanggil sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1,000 lebih Abu Hurairah dan 5,000 lebih. Jadi di kalangan top 5 tu first kali Abu Hurairah, antaranya Abdullah bin Umar, antaranya Sayyidatina Aisyah dan juga sahabat-sahabat lain. Tapi Sayyidina Umar tak. Sayyidina Umar ni dia kurang duduk dengan Nabi SAW, tapi dalam masa yang sama dia pesan kat jiran dia. Dia pesan kat jiran dia, waktu nak keluar nanti pesan kat jiran dia, kalau kau balik nanti kau beritahu apa yang Nabi sampai pada kau nanti. Maksudnya ihtimamnya ataupun kita kata ambil beratnya Sayyidina Umar dengan setiap apa yang Nabi sampaikan. Okey, jadi satu hari Sayyidina Umar berpeluang duduk bersama Nabi SAW. Nabi cerita tentang iman, Islam dan juga ihsan. Tapi Nabi cerita, Nabi tak sebut macam tu. Datang seorang lelaki, malaikat yang menyerupai seorang lelaki, disebutkan dalam riwayat lain, malaikat tersebut menyerupai seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Seorang sahabat yang handsome lah kita kata, Dihyatul Kalbi. Jadi jumpa dengan Nabi, tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan. Yang sebelum ni kita dah jelaskan tentang Islam, rukun Islam yang 5. Yang peliknya Sayyidina Umar kata dia tanya, tapi dia pula benarkan. Tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, sebut kepada aku tentang Islam. Nabi Muhammad ceritalah, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas solat wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Cerita semua rukun Islam yang 5. Orang tu kata balik, sadaqta, kau betul. Dia tanya, tapi dia pula yang kata orang Nabi yang Nabi sebut tadi tu betul. Maksudnya dalam masa yang sama seolah-olah dia nak menguji Nabi. Tapi dalam bentuk hadis ni kita kata malaikat yang datang tu untuk mengajar para sahabat. Dia tahu, Nabi tahu, tapi nak bagi tahu pada para sahabat. Ini pertanyaan orang yang kadang-kadang tanya pada kita supaya orang lain yang ada sekeliling tu boleh tahu. Ada yang tanya saja nak test, saya saja nak test orang tu cerdik tak cerdik.
Tanyalah apa soalan agama sikit pun, soalan apa yang berkaitan, nak tengok orang tu boleh jawab ke tak. Itu yang tak digalakkan dah. Tapi ini memang yang digalakkan, iaitu supaya orang lain yang ada pada waktu tu tahu tentang iman, Islam dan juga ihsan. Jadi insyaAllah ini kita masuk sikit tentang iman. Orang lelaki tersebut tanya lagi, fa akhbirni 'anil iman, wahai Muhammad, khabarkan aku kepada aku tentang iman. Nabi kata apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman tu apa? Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat. Tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman dengan qada dan qadar, sama ada baik ataupun buruk. Ini rukun iman yang kita tahu, 6 rukun yang diambil daripada hadis ni. Rukun Islam 5 rukun tu yang diambil juga daripada hadis ni. Rukun iman pun ambil daripada hadis ni, iaitu pertama sekali percaya pada Allah. Percaya pada Allah. Sebab tu kalau rukun negara pun sama. Pertama sekali kepercayaan pada Tuhan. Maksudnya letakkan kepercayaan kita dari sudut spiritualnya kepada pihak yang mentadbir bumi ni, Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat secara ijmal. Secara ijmal, maksudnya malaikat ni kita tak tahu ada berapa. Allah saja yang tahu malaikat tu ada berapa juta dan sebagainya. Walaupun ada yang menisbahkan, dia nisbahkan apa? Dia kata dalam dunia ni kalau kita nak tahu makhluk yang berada di atas muka bumi, konon-konon lah kita kata 100%. 100% makhluk semua ni ada dekat alam semesta, dekat muka bumi ni. 1% adalah bilangan manusia. Manusia yang 7 bilion orang ni 1% je. Ni 1% ni 7 bilion manusia. Yang sekarang orang duk risau. Orang duk risau apa? Dalam 2020 ditakuti bilangan manusia ni akan menjadi 14 bilion. 14 bilion. Waktu tu bumi tak mampu nak tampung dah ramainya penduduk manusia. Akhirnya bumi akan musnah. 2020 baru-baru ni keluar berita, orang bakal risau dah. Yang kedua, 9%, iaitu golongan jin dan syaitan. 9%. Walaupun ada orang nisbahkan 9%, darab sendirilah 9/7 lebih kurang dalam 63 bilion, kita kata kasar-kasar gitu. Dan bakinya 90% adalah golongan malaikat. Golongan malaikat, tapi dia kata berapa bilangan malaikat hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Wa kutubihi, kutub iaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. 4 kitab yang utama, Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil. Wa rusulih, para rasul, iaitu mereka yang diutuskan kepada satu kaum untuk menyampaikan risalah. Wal yaumil akhir, hari kiamat. Hari kiamat. Wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qadar, sama ada baik ataupun buruk. Jadi insyaAllah hari ini kita tahu setakat umum, secara umum berkaitan dengan rukun iman. Dan insyaAllah kita akan kupas lagi pada masa yang akan datang berkenaan dengan satu persatu rukun iman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi saya rasa mungkin setakat ini saja peringatan ataupun perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah.